A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. InsyaAllah, pada program kali ini, Ustaz dan Ustazah akan kongsikan satu bulan Islam yang kita berada sekarang ni. Agak-agak kita ada dalam bulan Islam apa ya? Tahu tak? Kalau tak tahu, jangan pergi ke mana-mana. Kita tonton dan lihat bersama-sama. Okey? Baiklah murid-murid, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bulan-Bulan dalam Islam sebanyak 3 kali. Baiklah, nyanyian yang pertama. Okay, semua tarik nafas, bersedia. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey, untuk kali yang kedua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey, untuk kali yang ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Baiklah, dah semua terbaik. Sekarang kita akan dengar apa yang dimaksudkan dengan awal Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Awal Muharram. Awal Muharram itu apa? Bila ia berlaku? Kenapa ia berlaku? Awal Muharram bukan itu hari cuti ke? Awal Muharram atau Ma'al Hijrah bukanlah hari cuti semata-mata, tapi awal Muharram merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam dalam sejarah Islam, iaitu hari untuk memperingati kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Untuk pengetahuan semua, kalender Islam iaitu kalender Hijrah belum bermula pada zaman Rasulullah SAW, tetapi bermula bila? Bermula pada zaman Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, iaitu Sayyidina Umar. Dan terdapat beberapa cadangan daripada para sahabat tentang penetapan tarikh hari pertama dalam kalender Hijrah. Antara cadangannya adalah tahun Islam bermula ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cadangan yang kedua, tahun Islam bermula ditetapkan pada hari Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Walau bagaimanapun, pada akhirnya cadangan yang diterima adalah tarikh Islam bermula pada hari penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Oleh itu, penetapan tarikh Hijrah sebagai tarikh permulaan dalam kalender Islam atau kalender Hijrah adalah untuk menunjukkan pentingnya tarikh Hijrah dalam sejarah Islam, di mana Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul, berjaya membina sebuah kerajaan Islam yang pertama setelah menempuhi segala kesukaran dan cabaran, dan akhirnya mampu menyebarkan dakwah Islam ke merata dunia. Oleh itu, lihatlah sekarang di Malaysia ajaran Islam juga tersebar. Jadi, nota penting untuk semua, bulan pertama iaitu Muharram dalam kalender Islam merupakan hasil daripada cadangan Sayyidina Uthman.
Oleh itu, semua dah faham, awal Muharram bukanlah hari cuti umum di Malaysia semata-mata, tetapi awal Muharram merupakan tarikh hijrah, tarikh penting dalam Islam. Seterusnya, kita akan bacakan doa awal tahun. Doa awal tahun ini selalunya dibaca pada waktu maghrib pada awal Muharram. Jom kita baca sama-sama doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa hadha 'amun jadid qad aqbala 'alaina nas'aluka al-ismata fihi minasy syaithanir rajim wa awliya'i wa junudihi wal 'aun 'ala hadhihi النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna bagi doa awal tahun yang kita baca tadi adalah, wahai Tuhan, Engkaulah yang kekal abadi, yang qadim, yang awal, dan ke atas kelebihanmu yang besar dan kemurahanmu yang melimpah. Dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon pemeliharaan darimu di sepanjang tahun ini dari syaitan dan pembantu-pembantunya dan tentera-tenteranya, dan juga pertolongan terhadap diri yang diperintahkan melakukan kejahatan dan usaha mendekatkanku kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari mereka yang mengasihi, dan Allah berselawat ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, dan ke atas ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kesejahteraan ke atas mereka. Itulah maksud bagi doa awal tahun. Dan begitu jugalah bagaimana bunyi apabila kita membaca doa awal tahun. Okey, baik murid-murid semua. InsyaAllah hari ini saya akan ajarkan, Ustaz akan ajarkan doa akhir tahun. Doa akhir tahun ini dibaca pada akhir tahun sebelum masuk awal Muharram, 1 Muharram. Jadi ayo sama-sama kita pendengarkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma 'amilna fi hadhihi as-sanah مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. Maksudnya, ya Allah, apa-apa tegahan dan larangan-Mu yang kami lakukan sepanjang tahun ini dan kami belum bertaubat daripadanya, sedangkan Engkau tidak lupa dan tidak meredainya. Engkau juga telah berlemah lembut kepada kami, sedangkan Engkau berkuasa memaksa kami bertaubat daripada perbuatan maksiat yang sengaja kami lakukan. Maka sesungguhnya kami memohon keampunan-Mu apa-apa perbuatan kami sepanjang tahun ini yang Engkau redai dengan pemberian pahala yang Engkau janjikan. Maka dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu kami memohon dan berharap menerimanya, dan janganlah Engkau menghampakan harapan
kami kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik, jadi doa ini sama-sama kita amalkan pada setiap penghujung tahun yang akan datang, insya-Allah. Jadi itulah doa akhir tahun. Sekian itu saja pada Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan memperdengarkan bacaan doa yang disunatkan untuk kita amalkan sepanjang 10 hari di awal Muharram. Baik, mari kita dengar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qadim wa hadzal 'amu jadidun qad aqbal wa sanatun jadidatun qad aqbalat ونسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيها فواتها وشغلها فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين يا رب العالمين. Baik, doa ini hendaklah dilakukan pada setiap hari. Disunatkan untuk dilakukan pada setiap hari sepanjang 10 hari yang pertama di awal bulan Muharram. Jadi Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, iaitu Syekh Al-Islam Al-Allamahu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani, beliau menyatakan bahawa hendaklah dibacakan doa ini sebanyak 3 kali pada setiap hari, iaitu selama 10 hari terawal Muharram, supaya kita terpelihara daripada syaitan sepanjang tahun ini. Okey, marilah sama-sama kita amalkan doa ini sementara masih di awal Muharram. Assalamualaikum adik-adik. Okey, bersama Ustaz Ashraf. Okey, Ustaz Ashraf akan berkongsi tentang kisah-kisah yang berlaku di dalam bulan Muharram. Okey, dalam bulan Muharram kita tahu bahawa awal Muharram dipanggil Muharram kerana apa? Kerana diharamkan berlaku peperangan di kalangan Arab Jahiliyah pada masa ketika dahulu. Okey, tetapi ada kisah-kisah yang lain seperti disebutkan dalam hadis-hadis, di dalam kitab-kitab para ulama, para alim ulama seperti I'anatul Talibin, kitab I'anatul Talibin, di mana ada disebut bahawa Nabi Musa AS, kisah yang berlaku ketika Nabi Musa AS membelah laut bagi menyelamatkan baginda dan para Bani Israel daripada dikejar oleh Fir'aun, dan juga kisah Nabi Ibrahim terselamat daripada dibakar oleh api ketika mana dicampak oleh Raja Namrud, dan kisah Nabi Nuh AS yang mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS setelah banjir besar di muka bumi. Ada satu kisah di dalam kitab I'anatul Talibin, disebutkan ada satu keluarga fakir, satu keluarga yang miskin, yang mana khususnya pada 10 Muharram, iaitu hari Ashura, mereka berpuasa, namun mereka tidak ada wang untuk membeli makanan dan berbuka puasa. Lalu keluarlah si ayah, si lelaki fakir, untuk meminta bagi sesiapa sahaja yang dia jumpa untuk berhutang agar dapat berbuka puasa bersama keluarga. Lalu jumpa dengan seorang lelaki Muslim yang kaya, lalu diminta 1 dirham sahaja untuk berhutang, dan kalaulah diberi hutang, dia akan mendoakan kebaikan kepada si lelaki Muslim itu. Namun lelaki Muslim tadi seolah-olah mengendah, tidak mengendahkan langsung permintaan daripada si lelaki fakir. Lalu balik pulanglah si lelaki fakir dalam keadaan sedih dan menangis.
Namun dilihat oleh seorang lelaki Yahudi akan tangisan lelaki fakir tadi, lalu bertanya apakah yang berlaku dan diceritakan oleh si lelaki fakir. Maka si lelaki Yahudi tadi bertanya, apakah hari ni hari apa ni? Kata. Dia rasa macam teruja, apa hari apa ni, kata, sehingga kan mampu untuk didoakan kepada orang yang memberi hutang. Lalu si lelaki fakir memberitahu hari ini adalah hari Ashura dan berpuasa pada hari ini. Maka si lelaki Yahudi memberikan 10 dirham untuk si lelaki fakir berbuka puasa bersama keluarga. Lalu di malam hari si lelaki Muslim tadi bermimpi berada dalam keadaan suasana hari kiamat dan melihat sebuah istana. Maka ditanyakan, istana siapakah ini? Lalu disebut, istana ini adalah milik kamu dulu, tetapi sekarang ini milik jiran kamu, iaitu seorang lelaki Yahudi, kerana telah membantu si fakir tadi. Maka keesokan harinya si lelaki Muslim kaya berjumpa dengan si lelaki Yahudi dan meminta untuk membeli pahala 10 dirham dengan harga 100 dirham. Lalu kata Yahudi tadi, walaupun 1000 dirham sekalipun aku tidak akan menjual. Maka sedihlah lelaki Muslim tadi dan menceritakan mimpi dia kepada si lelaki Yahudi. Lalu si lelaki Yahudi terkejut dan memeluk Islam. Masya Allah, ini adalah satu kita panggil kebaikan, balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang berbuat baik. Maka apakah yang akan berlaku jika kita sesama Muslim bertolong-tolong bersedekah di suasana, kita lihat suasana pandemik ini, terutamanya di bulan Muharram ini. Maka sama-samalah kita membantu mengambil pengajaran daripada kisah ini dengan membantu saudara-saudara kita untuk mereka kelangsungan hidup mereka. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah nampak kan video tadi? Itu adalah contoh untuk kamu buat latihan. Kamu diminta untuk tulis nama bulan Muharram dan hias cantik-cantik. Contohnya macam ni. Okey, jap. Okey, jadi ini adalah contoh untuk latihan kamu. Okey, nanti diminta kamu semua boleh hias cantik-cantik, ikut kreativiti masing-masing, dan tak kisahlah nak lukis apa, nak tulis, nak bagi letak apa pun tak apa, asalkan cantik-cantik. Nanti saya minta kamu untuk upload ataupun hantar di Google Classroom ataupun Google Form. Boleh? Terdapat beberapa amalan yang sunat dilaksanakan oleh umat Islam pada awal Muharram. Yang pertama adalah berpuasa. Umat Islam disunatkan untuk berpuasa pada 2 hari, iaitu hari terakhir Zulhijjah bersamaan 30 Zulhijjah dan hari pertama Muharram, iaitu 1 Muharram. Yang kedua, umat Islam juga disunatkan untuk membaca doa akhir tahun, dan doa akhir tahun ini dibaca pada selepas asar atau sebelum waktu maghrib hari terakhir bulan Zulhijjah. Dan yang terakhir, membaca doa awal tahun.
Umat Islam disunatkan untuk membaca doa awal tahun selepas solat maghrib atau pada malam 1 Muharram. Selain daripada 3 amalan sunat yang tersebut ini, amalan sunat lain seperti sedekah, zikir dan sebagainya juga sangat digalakkan pada awal Muharram ini. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat tegakkan syiar Islam sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat tegakkan syiar Islam sepanjang zaman, sepanjang zaman. Dah masuk bulan Muharram lah. Kena buat azam baru ni. Azam saya adalah untuk bangun awal pada setiap hari. Jadi, saya perlu tidur awal supaya saya boleh bangun dengan lebih awal. Saya juga berazam untuk membaca lebih banyak buku. Apa pula azam murid-murid untuk tahun baru ini? Okey, jadi Ustaz mewakili daripada Ustaz Ustazah
ingin memohon maaf ada apa-apa salah dan silap, dan Ustaz harap kamu semua dapat faham dan dapat manfaatkan apa yang telah dikongsikan. Okey, Ustaz dan semua Ustaz-Ustazah ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk melihat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.